2023. Bulan tu gaji bagus sebab berpanas kita orang. Si rugi diberi gaji. Sebenarnya si membazir lah. Kena berkorban sedikit lah. Kan? Jangan fikir rekod dan berkorban. Kita orang nak korban lah. Hadirin yang dihormati sekalian, sukacita diumumkan ketibaan yang amat setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri ke pentas bagi menerima hormat Panglima. Hadirin yang dirahmati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sarawak.
Dipersilakan Yang Berhormat ke pentas bagi menerima hormat Menteri. Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri ke pentas bagi menerima hormat Menteri. Sidang hadirin yang dihormati, sebagai menandakan rasa cinta dan kesetiaan kepada negara, negeri dan jabatan tercinta, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada lagu negaraku
dan bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku dan siap sedia setiap masa. Hadirin dipohon untuk berdiri.
Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dirahmati sekalian, pembarisan akan melakukan lintas hormat dalam masa perlahan dan cepat jalan. Pembarisan pada pagi ini dianggotai oleh 108 pegawai bomba pelatih khususnya Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak dan diketuai oleh Penguasa Khana Bomba 2 Muhammad Ilyas bin Husin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Dan salam keluarga Malaysia. Saya Pegawai Bomba Ahmad Nasharuddin bin Suud dan penolong penguasa bomba Aziz Anak Kaya akan mengacarakan Majlis Pembarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wilayah Sarawak. Yang berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berhormat Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sarawak. Yang amat setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang amat setia Datuk Edwin Galan Teruki, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang berbahagia Datuk Antonio Katigalis, Setiausaha Tetap, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sarawak. Yang setia Pengarah-pengarah bahagian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Datuk Khairuddin bin Draman alias Suzaini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Yang setia Pengarah-pengarah Bomba Negeri. Yang dihormati Penguasa Kanan Bomba 2 Azhar bin Dris, Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Yang berbahagia Datuk-datuk Datin-datin, Pegawai-pegawai kanan pejabatan, div-div jemputan, rakan-rakan media, ibu bapa dan keluarga pelatih, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Salam alu-aluan penuh apresiasi dan salam selamat datang ke Majlis Pembarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak pada pagi yang berbahagia ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir ke majlis pada pagi ini. Dan sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri menjadi kebanggaan dan kemegahan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sekaligus menjadi pemangkin kejayaan dan kegemilangan majlis yang dilangsungkan ini. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, berikutnya merupakan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan penolong kanan penguasa bomba Muhammad Adhar bin Mat Nazir bagi memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tarifin warzuqna fahman nabiyyin wa ihamal malaikatin mukarrabin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaran-Mu, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dapat kami berkumpul pada hari yang bersejarah dan gemilang ini bersempena Majlis Perbarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022. Dipohonkan majlis ini dilimpahi hamparan dan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Zal Jalahi wal Ikram, kami memohon kehadrat-Mu dengan usaha gigih dan komitmen yang telah diberikan. Engkau jadikanlah kami warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang sentiasa mengamalkan nilai kerja berintegriti, berteraskan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dan kesucian hati dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami memohon ihsan-Mu, jadikanlah kami golongan yang sentiasa bersikap positif, peka dan responsif terhadap persekitaran di samping kemahuan dan kecintaan untuk bekerja secara profesional dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti serta sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian demi kemajuan organisasi, masyarakat, agama dan negara. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami keupayaan dan kekuatan untuk memimpin negara kami yang tercinta ini ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Kukuhkanlah perpaduan serta muhibah antara kami yang tinggal di dalam sebuah negara yang berbilam kaum ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, kini majlis dengan penuh hormat takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pembarisan Pentauliahan Sigil Sains Kebombaan Siri 1 2022. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia dan salam Jabatan Bomba. Penyelamat yang berusaha, saudara dan saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Cik Michael Tiang Meng Chi, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerjaan Tempatan Negeri Sarawak, Yang Amat Setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Amat Setia Datuk Edwin Galan Turki, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Bahagia Datuk Antonio Cantigalis, Siusus Tetap Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerjaan Tempatan Negeri Sarawak, Yang Setia Pengarah-pengarah bahagian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba dan Bomba Datuk Khairuddin bin Rahman ataupun Husin, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Yang Setia Pengarah-pengarah Bomba Negeri, yang dihormati Penguasa Kanan Bomba dan 2 Azhar bin Dris, Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Yang Bahagia Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Pembagai Pegawai Kanan Jabatan, Deputi Jemputan, Ibu bapa dan keluarga pelatih yang saya kira memberikan pengorbanan kerana menyerahkan anak mereka kepada pasukan bomba Malaysia. Berikan tepukan kepada mereka. Rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan juga anak-anak yang saya kasihi sekalian.
serta yang paling kita berikan penghormatan pada hari ini ialah pelatih-pelatih yang tamat latihan sijil sains kebombaan 12020. Berikan tepukan kepada 108 orang yang telah menamatkan dan akan menerima tauliah mereka pada hari ini. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah saya mengucapkan tahniah, syabas dan tahniah, dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini saya dapat bersama dengan Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan izinnya bagi menyempurnakan majlis perbarisan pertaulihan kursus sijil sains kebombaan grade KB19 siri 12022. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Berhormat Menteri yang tidak dapat bersama dengan kita pada pagi ini atas tugas-tugas yang tidak dapat dielakkan. Dan untuk makluman Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam kami baru bermula persidangan Parlimen bagi tempoh lebih kurang 3 minggu, dan kita terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai perkara yang perlu kita selesaikan kerana Parlimen adalah penggubal di tempat kita menggubal undang-undang dan memutuskan dasar kerajaan. Saya nak ambil kesempatan juga mengucapkan sekalum penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selaku jawatan kuasa penganjur di atas kemudian menjemput saya bagi mencumadakan majlis yang cukup bermakna dan penuh bersejarah ini. Saya terharu melihat pelatih-pelatih, 100 orang pelatih kita yang berada di hadapan kita pada hari ini. Malah saya lihat banyak titisan keringat jatuh ke bumi di penghujung tangan anak-anak kita ataupun pejuang-pejuang di hadapan kita ini. Saya ucapkan syabas kerana kesediaan mereka untuk berkorban dan menyerahkan diri kepada pasukan bomba bagi menjalankan tanggungjawab yang cukup besar, bukan saja memenuhi kehendak mereka dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai awam, tetapi dalam masa yang sama melaksanakan amanah dan tanggungjawab membela rakyat dalam berhadapan dari berbagai situasi di akhir-akhir ini. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin bahawa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bukan saja dapat menyerikan lagi suasana majlis, tapi memberikan semangat dan serta memberikan dorongan kepada pelatih-pelatih yang bakal ditauliahkan sebagai pegawai bomba untuk meneruskan iltizam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat kelak. Sungguh pun begitu, kita harus sentiasa berwaspada dan perlu sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kerana COVID-19 masih lagi berada di sekeliling kita. Di samping itu, saya juga mengingatkan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa supaya mengawasi pergerakan anak-anak kerana di akhir ini kita juga berhadapan dengan penyakit influenza ataupun juga penyakit yang menular di kalangan kanak-kanak. Alhamdulillah, saya percaya majlis pada pagi ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh para pelatih. Saya dipangkan majlis tamat latihan ini melibatkan selama 108 orang pelatih yang datang daripada berbagai daerah yang terdiri daripada berbagai bangsa, bahasa dan sebagainya. Tahniah dan syabas di atas semangat perjuangan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian menjalankan kursus dalam berbagai cabaran yang terpaksa diterima. Pentauliahan pada pagi ini membuktikan bahawa daya kesungguhan dan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh setiap pelatih merupakan faktor utama kepada kejayaan pada hari ini. Kecekalan sebegini diharapkan akan terus dipegang kukuh dan terus diamalkan tatkala mengenakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang anggota penyelamat
di samping mempunyai tekad yang padu untuk meningkatkan kecekapan dan kecemerlangan diri dan organisasi. Datuk Seri dan tuan-puan sekalian, mengharungi latihan selama 4,5 bulan di dalam suasana pandemik COVID-19 mungkin merupakan waktu paling mencabar bagi pelatih-pelatih. Walau bagaimanapun, saya melihat Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia telah berjaya mengolah dan menyesuaikan program latihan melalui berbagai bentuk modul, metodologi pembelajaran bagi memastikan pelatih-pelatih tetap menerima ilmu, pengetahuan dan kemahiran berkaitan kebombaan, keselamatan, kebakaran dan penyelamat dengan perkesan dan suasana yang menggembirakan mereka. Saya dipandangkan juga latihan yang dilaksanakan turut menguji ketahanan mental, fizikal, spiritual pelatih. Walaupun ia suatu proses yang boleh dianggap radikal, tetapi ia amat perlu bagi menilai dan memperlihatkan tahap kekuatan wajah diri, disiplin dan kecekapan serta kebolehan pelatih untuk menjadi seorang anggota penyelamat dan yang kompeten kelak. Justru modul latihan asas CJ Sains Kebombaan ini merupakan satu program transformasi model insan yang penting dan kritikal untuk merubah pelatih daripada seorang awam kepada seorang yang mengamalkan budaya kerja kekhidmatan beruniform dan regimental melalui perbentukan kepribadian yang unggul dilengkapi nilai-nilai trust seperti keberanian, tidak mementingkan diri dan sense of ownership yang mantap. Datuk Seri, Datuk Tuan-Tuan dan Puan sekalian, kecemerlangan dan kehebatan sesuatu pasukan adalah terletak kepada kekuatan dan disiplin organisasi dan ahli-ahli. Yang kedua, melaksanakan tugas penuh amanah dan tanggungjawab. Dan yang ketiga, saling berkeperluan di antara anggota tanpa ada sifat dengki dan saling perlu memerlukan. Saudara, sebagai pegawai awam, peranan masa depan perkhidmatan awam adalah juga terletak di tangan tuan-tuan sekalian. Maruah dan moral Persatuan Bomber masih tinggi. Jagalah pasukan bomber kita dan jangan cemari maruah yang masih kita miliki ini. Agar bentuk bomber merupakan satu tugas dan amanah, dan ia mendorongkan diri kita untuk mencorakkan norma kehidupan yang cukup berbeza daripada sebelum kita menyertai perkhidmatan ini, di mana kita meletakkan kepentingan diri sendiri sebagai keutamaan kedua demi keselamatan dan nyawa orang lain. Datuk, tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi saya nak berikan penghargaan kepada ibu bapa. Mereka tahu bahawa tugas pasukan bomber ini amat berat, malahan seolahnya menyerahkan diri dan nyawa kita kepada perkhidmatan yang kita ambil ini. Jadi saya akan syabas tahniah kepada ibu bapa yang sudi menyerahkan fizikal dan segalanya yang dimiliki oleh anak mereka untuk bertugas dengan pasukan bomber demi masa depan masyarakat, agama, bangsa dan tanah air. Berikan tepukan kepada masyarakat. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Namun demikian, suka saya ingatkan bahawa kes kecemasan kebakaran penyelamatan menyebabkan struktur yang lebih sophisticated. Sebab itulah kita perlukan pegawai-pegawai bomber yang mempunyai kemahiran, pengalaman dan kesungguhan. Penggunaan bahan kuasa alternatif seperti solar panel, salur gas RC, kemunculan kenderaan hybrid, kenderaan elektrik atau bahan kuasa kenderaan alternatif, kemalangan kereta api kuasa tinggi, kemalangan bahan radioaktif, nuklear dan kimia berbahaya juga memerlukan tata cara pengawalan dan kaedah pemadaman dan penyelamat yang lebih rumit dan berbeza. Perkara ini juga adalah merupakan cabaran kepada anda semua. Anda semua perlu terus berusaha untuk meningkatkan prestasi dan kecemerlangan diri. Saya yakin bahawa Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia telah cukup bersedia dan telah bergerak secara proaktif berteraskan pada dasar kebombaan dan penyelamatan negara
2021-2030 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri ketika sambutan Hari Anggota Bomba pada 22 Mei 2022 yang lalu. Saya percaya juga bahawa dasar yang cukup komprehensif dan menyeluruh ini mampu memberi impak yang baik kepada negara. Oleh itu saya menyeru kepada para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk merealisasikan hasrat dan aspirasi dalam penyampaian perkhidmatan bomba yang dinamik dan progresif kepada masyarakat. Datuk Seri Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian dan para pelatih sekalian, kerajaan tidak lupa akan jasa tuan-tuan dan sekalian. Kerajaan telah meluluskan bayaran allowance kemahiran khas kepada pegawai yang bertugas sebagai jurulatih dan tenaga pengajar di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perkara ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan Hari Bomba Sedunia pada 2022 yang baru ini. Dan bayaran ini melibatkan pada 4 bayaran utama, iaitu pertama bayaran insentif hazmat, bayaran insentif penyelamat di air, bayaran insentif rawatan kecemasan IMRS, dan bayaran keempat bayaran allowance tanggungjawab khas pemandu. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, kejayaan anda bukan berakhir di sini. Tuan-tuan dan puan perlu terus berusaha untuk meningkatkan kematangan dan kemahiran dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas kepada para pelatih cemerlang yang akan menerima anugerah Ketua Pengarah, anugerah Ketua Siusaha Kementerian dan anugerah Menteri, serta tahniah kepada yang lain kerana telah berjaya merealisasikan secara keseluruhan sijil sains kebombaan dan majlis pertaulian yang gemilang ini. Kecemerlangan sebahagian daripada tuan-tuan tidak berarti kecemerlangan perkhidmatan yang akan mereka berikan, tetapi kecemerlangan mereka adalah juga bergantung kepada kecemerlangan dan sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan sekalian kepada kawan-kawan kita yang telah cemerlang dalam pelatihan ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak serta para pegawai pelatih dan jurulatih yang telah berjaya mentransformasikan pelatihan ini kepada pegawai bomba yang kompeten. Tak kemenangan kepada ibu bapa, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dan Datuk Seri, tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita manjatkan syukur kita kepada Allah SWT. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, supaya pelatih-pelatih kita ini akan dapat menjalankan tugas dengan lebih cemerlang, bukan saja kepada diri mereka, tanggungjawab diri mereka, kepada keluarga, ibu bapa, adik-adik, anak-anak, bahkan juga kepada bangsa, agama dan tanah air. Kita doakan supaya sepanjang tempoh perkhidmatan mereka nanti sentiasa dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang malapetaka dan bencana. Saya ucapkan takziah kepada rakan-rakan kita dan keluarga mereka yang terdiri daripada anggota bomba yang telah meninggal dunia dan terpaksa meninggalkan jasa dan pengorbanan mereka yang telah mereka berikan kepada kita. Justru itu khusus saya nak minta kepada yang beragama Islam membaca Al-Fatihah dan yang bukan beragama Islam bertafakur sebentar untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada bekas pegawai bomba yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Saya sekali lagi bagi pihak Kementerian Perumahan dan Kecil Tempatan, bagi pihak Menteri, ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di atas segala khidmat bakti yang telah diluncurkan oleh wira-wira merah dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan nyawa dan harta benda negara kita dalam konteks hari ini, khususnya bagi negeri Sarawak. Mereka adalah wira-wira kita dan pejuang-pejuang sosial dan masyarakat kita untuk masa depan. Terima kasih banyak.
Dan berikan tepukan sekali lagi kepada seluruh anggota bomba, terutamanya kepada pelatih-pelatih pada hari ini. Dengan itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan seterusnya merasmikan Majlis Pertaulihan Sijil Sains Kebombaan Grade KB19 Seri 122 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak pada pagi ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri di atas kesudian menyampaikan ucapan dan menyempurnakan perasmian Majlis Pembarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 itu tadi. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, berikut akan dilangsungkan atau cara penyampaian Anugerah Ketua Pengarah, Anugerah Ketua Setiausaha dan Anugerah Menteri kepada pelatih-pelatih terbaik dalam bidang praktikal, teori dan keseluruhan bagi kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Penganugerahan ini diberi kepada pelatih yang telah menunjukkan kecemerlangan pencapaian dalam bidang yang dinyatakan melalui skema penilaian khas pihak akademi kepada setiap individu di sepanjang tempoh kursus ini dijalankan. Untuk itu, dipersilakan Penguasa Khana Bomba 2, Azhar bin Dris, Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak untuk menjemput Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi menyempurnakan atur cara. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, diumumkan kini pelatih-pelatih terbaik dalam bidang praktikal, teori dan keseluruhan untuk kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022. Dimulakan dengan penerima anugerah Ketua Pengarah bagi praktikal terbaik kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 dianugerahkan kepada Pegawai Bomba Camelia Kayang Anak Bapi. Pegawai Bomba Camelia Kayang Anak Bapi dilahirkan pada 12 Januari 1990. Kini berusia 32 tahun dan berasal dari Rumah Ado, Sungai Kakus, Tatau, Bintulu, Sarawak. Berbangsa Punan dan berpendidikan Sijil Pelajaran Malaysia, beliau sudah berumah tangga dan dikurniakan seorang cahaya mata dan merupakan anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Merupakan pemain bola sepak dan pernah mewakili pasukan bola sepak Sarawak FC pada tahun 2010 hingga 2012 untuk Liga Perdana dan Piala Malaysia. Diumumkan kini penerima Anugerah Ketua Setiausaha bagi teori terbaik khusus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 dianugerahkan kepada Pegawai Bomba Muhammad Zulkifli Fakhruddin bin Nuraidi. Pegawai Bomba Muhammad Zulkifli Fakhruddin bin Nuraidi dilahirkan pada 22 Mei 1997. Kini berusia 25 tahun dan berasal dari Kampung Sungai Kut Tengah Dalat, Sarawak. Masih bujang dan berpendidikan diploma kejuruteraan mekanikal di Politeknik Mukah. Beliau berbangsa Melanau dan merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Hadirin yang dimuliakan, diumumkan kini penerima anugerah menteri bagi keseluruhan terbaik khusus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 dianugerahkan kepada
Pegawai bomba Anderson Francis Chan. Pegawai bomba Anderson Francis Chan dilahirkan pada 9 Julai 1996. Kini berusia 26 tahun dan berasal dari kampung Cina, Song, Sarawak. Masih bujang dan berpendidikan sijil pelajaran Malaysia, berbangsa Bidayu dan merupakan anak bongsu dalam 4 orang adik-beradik. Minat yang mendalam dalam bidang kebombaan dan penyelamatan telah membuatkan beliau bertekad untuk menjadi seorang pegawai bomba yang komited dan berdisiplin bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri di atas kesudian menyempurnakan penganugerahan sebentar tadi. Dan kini majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri kembali ke pentas untuk meneruskan atur cara. Hadirin yang dihormati sekalian, pembarisan akan mara menghadap. Hadirin yang dihormati sekalian, tahniah diucapkan kepada semua pegawai yang telah berjaya menamatkan kursus sijil sains kebombaan Siri 1 2022 pada hari ini. Dan sebagai tanda penghargaan juga sokongan, hadirin dijemput untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Bertemu dan Berpisah.
Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, demikianlah tadi selesai majlis pembarisan pentauliahan khusus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Pembarisan pada pagi ini dianggotai oleh 108 orang pegawai bomba, diketuai oleh Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Ilyas bin Hussein. Manakala mengiringi perbarisan adalah pasukan pancaragam daripada Dewan Bandaraya Kuching Utara, terdiri daripada 30 anggota dan diketuai oleh Sarjan Meja Penguatkuasa Sarjili bin Morshidi. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dihormati, acara penuh bersejarah pada pagi ini diteruskan dengan persembahan daripada pasukan-pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 60 orang pegawai bomba pelbagai disiplin. Pasukan khas iaitu STORM, MAS, PPDA, Hazmat dan EMRS. Persembahan akan memaparkan senario melibatkan operasi menyelamat runtuhan bangunan, persembahan kalistenik dan persembahan daripada pelatih-pelatih. Adalah dimaklumkan semasa persembahan kelak beberapa siri letupan dan aksi berisiko tinggi akan dilakonkan. Siren kecemasan yang kita dengari menandakan bermulanya respon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ke atas insiden yang berlaku. Sebuah bangunan usang telah runtuh disebabkan satu gegaran kuat yang berlaku. Dalam insiden ini kebetulan ada sebuah kenderaan lalu telah dihempap dan terdapat mangsa yang telah terperangkap. 3 buah unit Rapid Intervention Motorcycle RIM telah digerakkan dengan serta-merta ke tempat insiden. Setibanya di lokasi insiden, anggota RIM melakukan size up atau penilaian keadaan insiden. Pasukan unit RIM dengan tangkas bertindak memberi bantuan awal menyelamat mangsa yang cedera dan pengsan dengan memeriksa nadi mangsa. Anggota unit RIM mengaplikasikan pemakaian cervical collar bagi mengelakkan komplikasi dan kecacatan kekal pada mangsa. Pada masa yang sama, 2 anggota unit RIM melakukan tindakan pemadaman di sekitar runtuhan dan kenderaan yang terbakar. Unit RIM dilengkapi dengan 3 buah motosikal jenis Kawasaki Versys 650 yang terdiri daripada motor fire, motor medic dan motor rescue yang merupakan hasil inovasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mengatasi masalah kesesakan untuk menghadiri sesebuah insiden kecemasan. Untuk makluman hadirin, permohonan helikopter jawatan juga telah dibuat memandangkan akses yang sukar serta keadaan mangsa yang parah. Dapat hadirin saksikan aksi posisi anggota bomba yang kini berada di hadapan adalah Special Technical Operation and Rescue Team of Malaysia, STORM, yang sedang melakukan persembahan bagaimana tindakan operasi mencari dan menyelamat mangsa di bawah runtuhan dengan teknik menebuk dan memecah struktur konkrit serta mengangkat bahan-bahan runtuhan. Dapat kita saksikan juga insiden ini turut memaparkan pasukan Emergency Medical and Rescue Service. Setibanya pasukan khas EMRS ini di tempat kejadian, mangsa diberi perataan awal kecederaan. Perataan penstabilan spinal board digunakan untuk kerja-kerja mengalihkan mangsa ke usungan, digunakan bagi mengelakkan kecederaan yang lebih serius kepada mangsa. Mangsa telah berjaya dialihkan dari zon bahaya ke zon selamat. Selanjutnya, mangsa dipinggahkan dengan segera ke tempat pendaratan helikopter. Berlangsung di ruang udara ketika ini
dapat kita saksikan sebuah aset udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia iaitu helikopter Mi-171 buatan Rusia yang dikendalikan oleh penguasa kandar bomba 1 Sufyan bin Hamid alias Ibrahim selaku komander pesawat bersama 11 orang kru. Pesawat terlebih dahulu akan membuat reaksi bagi memastikan kedudukan sebenar dan aspek keselamatan pick-up point sebelum membuat pendaratan. Dalam keadaan tertentu, apabila mempunyai kesukaran untuk mendarat, pesawat akan melakukan hover di atas pick-up point untuk menurunkan penyelamat menggunakan teknik witching. Setelah mendapat isyarat dari penyelamat, pesawat akan datang semula untuk menaikkan mangsa dan penyelamat. Untuk maklumat hadirin sekalian, teknik penyelamatan kaedah winching menggunakan helikopter ini selalu digunakan semasa operasi medevac dan bodyvac di kawasan yang sukar untuk mendarat. Untuk maklumat juga, Jabatan Bomba mempunyai 3 buah pangkalan udara di seluruh Malaysia, iaitu Pangkalan Udara Wilayah Tengah, Pangkalan Udara Wilayah Utara dan Pangkalan Udara Wilayah Sarawak.
semangat setia kawan dalam satu pasukan. Aksi seterusnya dikenali sebagai arch, bergerak kerja yang disokong melalui kekuatan kaki yang bertaut kepada rakan, dan aksi ini benar-benar menguji kekuatan pada struktur upper body. Badan dihayunkan pada posisi kiri dan kanan. Aksi turut memaparkan kemampuan luar biasa dua orang anggota sedang melakukan backflip. Aksi seterusnya dikenal sebagai toss. Anggota dijulang ke atas dengan semangat keberanian yang tinggi serta spirit semangat kerja berpasukan. Badan direbahkan ke belakang disambut rakan pasukan yang lain. Persembahan garis teknis diteruskan dengan disiplin pergerakan travelling thrust. Anggota persembahan diangkat secara berpasukan, lalu diangkat dan dihayunkan seperti melakukan aksi terbang melayang ke udara. Aksi yang dipersembahkan kini dikenali sebagai Human Tower to Layer. Aksi salut diberikan kepada tetamu terhormat, melambangkan semangat seerat, serasa, sehati, sejiwa dalam memberi perkhidmatan, kebombaan dan penyematan yang berprestasi tinggi seiring dengan tema Bomber Frontliner Keluarga Malaysia. Kini hadirin sedang menyaksikan anggota persembahan meluru laju membawa tangga menyelamat. Tangga telah ditegakkan dan dapat kita saksikan dengan persembahan pasukan khas naik dan turun tangga menggunakan teknik jackie. Demikian tadi persembahan daripada pasukan khas Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Satu tepukan yang gemuruh. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimati sekalian, seterusnya kita akan saksikan persembahan daripada pelatih khusus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak.
Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mendapat panggilan khidmat khas kemalangan jalan raya di Jalan Tabuan Kuching. Maklumat daripada pelapor, sebuah kenderaan kereta telah terbabas akibat hilang kawalan dan terlanggar tembok. Didapati ada mangsa dalam kecederaan tersebut dan tidak dapat dikeluarkan. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diarahkan untuk menghantar pasukan unit Hasrim, EMRS dan sebuah jentera bomba untuk melakukan kerja-kerja penyelamatan. Komandan operasi atau penyelia yang telah dilantik dan berpengalaman tinggi membuat penilaian awal ataupun size up ke atas suasana tempat kemalangan. Antara kaedah yang digunakan adalah kaedah systematic approach to victim and treatment rescue atau lebih dikenali kaedah SAVER. Pada fasa pertama, Komandan Operasi akan mengagihkan tugas kepada anggota bomba dan penyelamat. Antaranya adalah pasukan operator iaitu membantu dalam menyediakan alatan menyelamat dan bertindak sebagai logistik. Selain itu, pasukan teknikal akan membuat kerja-kerja teknikal seperti pemotongan bagi menyediakan ruang kerja yang luas untuk pengeluaran mangsa. Penguasaan teknik yang tinggi dan juga pengalaman dalam pengendalian adalah penting bagi pasukan ini. Pasukan safety juga amat diperlukan bagi melakukan penstabilan kepada kawasan kemalangan. Misalnya mengawal lalu lintas dan memberi ruang kerja yang selamat untuk mangsa dan kenderaan dengan melakukan penstabilan secara efisien dan betul. Dan yang terakhir adalah pasukan paramedik. Pasukan ini bertugas untuk memberi rawatan awal kepada mangsa. Pasukan yang melakukan tugas ini adalah pasukan EMRS yang terlatih dalam pertolongan cemas dan sentiasa peka terhadap mangsa yang cedera. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian, para anggota bomba kita telah membuat penstabilan pada kenderaan menggunakan cribbing block. Tujuan penstabilan ini bagi memudahkan gerak kerja pemotongan agar kenderaan berada dalam keadaan selamat. Penstabilan adalah amat penting sebelum memulakan kerja-kerja penyelamatan. Bagi memberikan ruang kerja yang luas kepada penyelamat dalam mengendalikan kerja-kerja pengalihan atau pengeluaran mangsa, teknik pemotongan yang digunakan penyelamat adalah teknik full roof removal, di mana teknik ini bermula dengan pemotongan pada pilar kenderaan A, B dan C untuk mengalihkan bahagian atas kenderaan. Alatan yang digunakan seperti hydraulic cutter, combi tools dan alat-alat lain yang berkaitan dengan penyelamatan. Seperti yang tuan-tuan pertontonkan, pemotongan telah berjaya dilakukan bagi memberi ruang untuk mengeluarkan mangsa. Paramedik segera melakukan tugas untuk mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan penstabilan spinal board untuk kerja-kerja mengalihkan mangsa ke usungan. Peralatan ini digunakan bagi mengelakkan kecederaan yang lebih serius kepada mangsa. Paramedik juga memberi rawatan awal kepada mangsa sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, seterusnya alihkan pandangan anda ke menara untuk menyaksikan aksi terakhir dari pelatih-pelatih yang akan menunjukkan kemahiran menggunakan peralatan tali semasa operasi penyelamatan. Dapat kita saksikan sekarang penyelamatan di aras tinggi menggunakan tali atau dikenali sebagai teknik spider.
Seterusnya dapat kita saksikan sekarang pasukan penyelamat sedang melakukan teknik penyelamatan menggunakan tali yang dikenali sebagai normal rappelling. Aksi seterusnya yang kita saksikan adalah teknik walking on the middle way. Teknik ini digunakan untuk penyelamatan mangsa di atas tinggi untuk memindahkan mangsa ke tempat yang selamat sebelum diberi rawatan awal dan dihantar ke hospital. Demikian tadi persembahan yang telah dipamerkan mengenai operasi penyelamatan dan kebombaan. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dirahmati, seterusnya kita akan saksikan persembahan Fire Cry daripada pelatih khusus Ujian Sains Kebombaan Siri 1 2022 Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak.
Demikian tadi persembahan yang penuh dengan aksi dan semangat yang jitu daripada kesemua pelatih setelah menimba ilmu selama 4 bulan setengah di Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak. Hadirin yang dimuliakan, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan atur cara penyampaian cenderahati. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Pesuruhjaya Bomber Kehormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Majlis mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya atur cara itu tadi, maka Majlis Pembarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 menutup tirainya. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri diiringi Div-Div Terhormat untuk melawat pameran dan seterusnya ke sesi sidang media, diikuti jamuan dan sesi bergambar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.